Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 5 hingga 22 September 2022. Amerika Syarikat, perang Ukraine sebuah konflik NATO-Rusia. Pasukan Keselamatan Lubnan menangkap 8 pengganas ISIL. Menteri Luar UAE tiba di Israel sempena 2 tahun Perjanjian Abraham. Jet pejuang Iraq mensasarkan tempat persembunyian ISIL di sempadan Syria. Bekas pegawai perisikan pasukan Marine Amerika Syarikat, William Scott Ritter Jr. menyebut fasa semasa konflik Ukraine-Rusia merupakan fasa NATO-Rusia. Mengulas fasa pertama perang, Scott Ritter berkata, ketika Rusia sibuk memusnahkan tentera Ukraine di medan perang, Ukraine sibuk membina semula tentera. Beliau seterusnya menerangkan fasa kedua dengan berkata, Rusia menghadapi unit mobilisasi wilayah dan nasional yang disokong oleh pasukan terlatih NATO yang disusun semula. Tetapi sebahagian besar pasukan terlatih NATO diletakkan dalam simpanan. Pada fasa ketiga, dia berkata, Rusia kini menghadapi pasukan tentera ala NATO yang sedang dipertahankan secara logistik oleh NATO, dilatih oleh NATO, dibekalkan dengan perisikan NATO dan bekerja dengan harmoni dengan perancang tentera NATO. Serangan balas semasa Ukraine tidak boleh dilihat sebagai lanjutan fasa 2 pertempuran, tetapi sebaliknya permulaan fasa ketiga baru yang ianya bukan konflik Ukraine-Rusia tetapi konflik NATO-Rusia. Bekas pegawai Marine Amerika Syarikat itu memberi amaran bahawa perang sedang dirancang dan dilaksanakan oleh NATO. Pasukan Keselamatan Lubnan melancarkan beberapa operasi perisikan dan berjaya menangkap 8 anggota organisasi pengganas ISIL di kawasan Qar'un di wilayah Biqa', Lubnan. Memetik sumber keselamatan, Akhbar Al-Akhbar Lubnan melaporkan 3 orang yang ditahan itu merupakan pengganas yang telah merancang untuk menyerang ibu pejabat tentera Lubnan dan beberapa sasaran lain di negara itu. 5 yang lain adalah antara unsur-unsur yang direkrut oleh ISIL untuk menjalankan serangan pengganas, menurut laporan ini. Sumber itu juga menambah bahawa kebanyakan anggota pengganas itu mempunyai kewarganegaraan Lubnan dan salah seorang daripada mereka adalah pendatang yang tinggal di Amerika Latin. Terdahulu, pada hari Rabu lalu, tentera Lubnan mengumumkan penangkapan anggota kumpulan ISIL dan menegaskan bahawa unsur-unsur ini membawa senjata dan peluru. Menteri Luar Emiriyah Arab Bersatu UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed tiba di Tel Aviv pada hari Rabu untuk lawatan rasmi ke Israel sempena 2 tahun kedua negara itu menandatangani perjanjian yang digelar Abraham Accords, lapor agensi berita negara UAE WAM yang dipetik oleh Reuters. Perjanjian yang diusahakan oleh Amerika Syarikat telah menghidupkan penyesuaian awam antara Israel dan beberapa negara Arab dengan UAE dan Bahrain yang pertama menandatangani perjanjian dengan Israel pada September 2020 di White House. Israel dan Sudan mengumumkan pada bulan berikutnya bahawa mereka akan menormalkan hubungan dan Maghribi mengukuhkan hubungan diplomatik dengan Israel pada Disember tahun lepas. Tentera Udara Iraq menyasarkan persembunyian pengganas ISIL di sempadan Iraq Syria. Dalam serangan ke atas persembunyian pengganas ISIL ini, sekurang-kurangnya 14 orang pengganas telah terbunuh. Terdahulu, pada Ahad, sumber keselamatan Iraq melaporkan bahawa unit mobilisasi popular PMU juga bertempur dengan pengganas ISIL di selatan Mosul, di mana 7 pengganas ISIL telah terbunuh. Unsur-unsur ISIL masih beroperasi di kawasan Baghdad, Saladin, Diyala, Kirkuk, Nineveh dan wilayah Al-Anbar. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara,
Musibah bagaikan air keruh, semakin kau aduk semakin keruh. Maka bersabar dan tenanglah dalam menghadapi masalah, kerana sebentar lagi dia akan jernih. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.